dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat datang ke kelas muzakarah kita pada malam ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih diberi kekuatan, keupayaan dan ilham untuk kita tambah ilmu kita. Yang disebut dalam agama Islam orang sebut sebagai taufik hidayat, kan? Kita diberi taufik. Taufik tu apa? Taufik itu ada dua nikmat dalam dia. Pertama, al-ilhamu minallah. Ilham daripada Allah masuk dalam pemikiran kita, saya nak hadir malam ni ke kelas 3 konsep 5 langkah ke langit. Tu dia. Okey. Yang kedua, kan? Yang kedua, daripada nikmat al-iqdar. Kan? Taufik ni ada dua. Al-ilhamu minallah, Allah datangkan dalam pemikiran kita, saya mesti hadir. Saya mesti bawa tim untuk hadir. Saya nak berjaya. Saya nak jadi CBM. Saya nak bantu diri saya. Saya nak bantu keluarga saya. Saya nak bantu semua orang Islam. Saya nak bantu masyarakat supaya sihat, kaya dan berjaya. Ilham. Yang kedua, Allah bagi iqdar. Iqdar tu apa? Ialah keupayaan. Satu orang dia fikir tapi dia tak ada upaya. Ada orang dia ada upaya, tapi dia tidak terfikir pun nak ikut kelas ni. Dia hebat, tapi tak terfikir pun nak bawa tim untuk datang ke kelas ni. Kan? Dia hebat, tetapi tak terfikir pun supaya kekayaan yang ada pada dia bermanfaat untuk semua orang. Nampak tak? Jadi taufik dan ilham daripada Allah Ta'ala kepada kita. Ilham dan iqdar itu nama dia taufik. Bersyukur kepada Allah kita dapat masuk ke dalam kelas ni. Jadi apa kita kena buat? Pertama, kena kosong kita punya minda. Okey? Kena kosong. Kita rasa saya nak belajar. Okey, saya nak belajar. Siapa saja yang ada dalam ni, niat mesti saya nak belajar. Kan kita daripada guru-guru kita, mereka ajar apa mereka kata? Kalaulah satu orang mendengar ilmu sebanyak 1000 kali, tetapi dia rasa saya dah tahu, kan? Dia dah dengar dah ulang sampai 1000 kali, tapi dia rasa, lalu dia pun rasa saya dah tahu, maka apa mereka kata, apa ulama kata, mereka lah bukan ahli ilmu, mereka bukan pelajar. Okey, pelajar ni adalah orang yang walaupun beribu kali dia dengar, dia mesti rasa ni pertama kali dia dengar. Kalau ini berlaku, Allah Ta'ala akan buka hati dia dan minda dia. Okey? Kalau tak, dia rasa tak ada apa datang kelas. Sebenarnya bukan tak ada apa, tetapi hati kita tak dibuka oleh Allah Ta'ala, kita tak nak diberi oleh Allah Ta'ala. Okey? So, buka minda kita, baca doa, buka hati. Kan? Kan? Allah maftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Tak kira apa doa ilham. Fafahamnaha Sulaiman. Baca apa doa? Baca. Supaya apa? Allah Ta'ala yang bagi ilmu pada kita, bila kita nak bertindak, kita teringat ilmu tu. Kita tak ingat benda lain. Okey? Bila kita bertindak, kita teringat ilmu yang kita belajar. Bukan masa nak bertindak tu terlupa. Ilmu tu terlupa. Terbuat benda lain. Rugi. Okey? So, buka minda kita. Jadi, niat untuk belajar, insya-Allah pada malam ni, kita akan dapat sesuatu insya-Allah. Sama-sama niat belajar. Yang bercakap pun niat belajar, yang mendengar pun niat belajar. Orang lama pun niat belajar, orang baru pun niat belajar. Okey? So, insya-Allah. Jadi pada malam ni, kita ada speaker. Speaker yang tidak asing lagi, tulang belakang saya.
isteri dia tengah rusuk kan. Dia macam kalau kepala, isteri duduk kat sini. Leher. Duduk kat leher. Masya Allah. Dia punya hubungan rapat kan. Kepala tu kalau leher tu tak ada, leher dah putus kan. Kepala tak ada apa, tak boleh hidup lagi. Orang pun takut lari kan. Jadi insya-Allah yang akan jadi speaker pada malam ini tidak lain, tidak bukan CBMG, orang yang bersama dengan saya daripada awal saya buat Forever. Yang mana mula-mula dia tak suka sebab apa? Sebab saya ni pernah makan macam-macam produk. Okey, saya pernah makan ada produk kadang-kadang tak berapa, kita beli saja. Dah lah beli tu tiba-tiba bank potong pula duit kita. Dah lah kita tak berapa nak ada duit. Tiba-tiba duit dalam bank hilang. Rupanya dia ada autodidak kan. Autodidak, produk tiba-tiba sampai ke rumah. Sampai ke rumah tapi produk tak dimakan kan. Dulu zaman dululah sebelum jumpa Forever. Sebab itulah pada awalnya kan, isteri saya kata tak payahlah kan, nanti jadi macam yang sebelum ni. Dengan izin Allah Ta'ala, saya cuba juga produk Forever, maka alhamdulillah saya rasa satu benda yang lain. Saya rasa satu nilai yang sangat-sangat saya kata satu perkara yang tak pernah saya dapat kan, sihat, maknanya rasa sihat. Yang saya kata saya lebih sihat daripada saya yang dulu-dulu. Saya kata, so saya makan produk. So alhamdulillah lama kelamaan, maknanya kita punya tulang belakang kita ni, isteri kita sama-sama dengan kita kan, membantu kita banyak perkara. Okey? Jadi malam ni dia nak share. Dia nak share. So sama-sama kita ajak downline. Jangan lupa jangan datang seorang-seorang. Jangan datang seorang. Kita ajak je. Orang nak datang tak datang tu nombor 2. Paling penting kita ajak dulu. Allah tengok niat kita. Tu dia. Sebab Allah Ta'ala pasti akan beri sesuatu yang tepat di masa yang tepat. Kadang-kadang kita nak sesuatu, kita dapat, alhamdulillah Allah mudahkan, nama dia. Tapi kita nak sesuatu tapi tak dapat, kita kena belajar, kena yakin bahawa tentulah Allah akan sediakan yang lebih baik untuk kita. Just kita buat tugas kita, jangan tak buat, jangan tak ajak orang. Jangan tak ajak orang. Jadi tak ajak orang, lepas tu kata Allah nak bagi yang terbaik. Rugilah kita tak ajak orang. Tapi kita mesti ajak orang, mesti ajak orang. Okey? So insya-Allah. Jadi pada malam ni isteri saya akan bagi 3 konsep 5 langkah. 3 konsep 5 langkah walaupun biasa kita dengar kan. Tapi kalau kita mahir benda ni insya-Allah kan, kita akan faham kenapa Forever boleh bayar lebih pada kita. Boleh. Okey? Dia 3 konsep 5 langkah. Dan macam mana nak bermula dengan Forever. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan CBMG. Nama sebenarnya Fauziah. Orang panggil G, nama glamour. Dipersilakan CBMG memberikan kepada kita mutiara-mutiara ilmu berkenaan dengan 3 konsep 5 langkah. Dipersilakan. Saya share kejap Saya share slide. Sekejap. Saya buat dulu slide. Okey. So, jelas? Boleh nampak slide saya? Kalau boleh nampak, baik. Nombor 1. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semua. Kita tak nampak pun muka siapa-siapa dalam ni.
Kalau dengar suara saya type 2. Jelas tak suara saya? Okey, untuk kelas malam ni saya diberi kesempatan oleh upline saya dan juga suami saya sendiri untuk sama-sama kita belajar apa yang saya belajar dan saya cuba untuk sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Okey, untuk hilangkan saya punya gemuruh, tolong beri respon, okey? Terima kasih semua yang hadir kelas pada malam ni. Okey, insya-Allah semoga kita sama-sama dapat ambil manfaat daripada kelas ni. Baik, saya mulakan insya-Allah. Okey, kelas malam ni adalah kelas 3 konsep 5 langkah. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita nak kena tahu, kita nak kena pasti, kita nak kena jelaskan apakah big why kita. Apa yang kita nak kan dalam hidup kita. Kita ada tak big why? Kita ada tak sesuatu impian dalam kehidupan kita? Apa yang kita nak capai? Apa yang kita nak buat? Kan? Okay, saya before kan, sebelum ni saya rasa saya macam tak ada big why. Siapa yang sama macam saya? 3. Kan, tak ada big why. Rasa macam boleh hidup je, okey je kan. Macam ni okey lah kan, tenang je. Nak hidup sempoi-sempoi je kan. Kita nak hadap je apa yang kita ada sekarang. Kan, kita rasa macam tak perlulah nak upgrade pelik-pelik kan. Semua macam tu kan. Okey, ada geng semua Okey, ada geng. Okey, kita nak kena tahu apa big why kita. Jadi selepas saya cerita sikit, selepas saya dan suami kita berkecimpung dalam business forever ni kan. Kita mula rasa ada big why. Kan, kita rasa macam salah ke kalau kita nak ubah cara kehidupan kita? Of course tak salah kan. Kita upgrade, Allah bagi kita rezeki lebih, kita nak upgrade hidup kita. Kita nak cuba beri yang lebih baik untuk anak-anak kita kan. Siapa yang nak extra income? Kan, siapa yang masih takut yang sama je kan? Takut yang sama ni maknanya kalau kita kerja makan gaji kan, kita kat situ gaji kita RM1,000 je. Dulu macam tu lah. Kami macam tu kan. Mengajar hanya income mendata je, sama je kan. Seribu daripada Januari sampai Disember, 1,000 je lah kita punya gaji. Jadi kita ada rasa tak kita nak extra income? Kalau dulu saya tak ada. Okey, saya rasa Ustaz Sufian pun tak ada. Kan? Dia rasa relax je dengan gaji yang dia ada. Okey? Tapi lepas kita join forever, kita rasa kita nak extra income. Okay? Dan next adalah nak berjaya dengan atas usaha sendiri. Kan? Bila kita buat sesuatu, kita nak pencapaian kita yang terbaik. Kita rasa kita buat kerja dengan baik. Apa salahnya kalau kita dapat hasil usaha kita sendiri dengan baik. Okay? Kita nak cari partner. Kita rasa kita nak share dengan orang. Kan? Kita rasa bila kita dah join forever, kita nak partner kita pun sama macam kita. Okey, kat dalam ni ada tak kawan-kawan saya yang suka shopping? Ada tak yang suka shopping macam saya? Kan? Okey. Siapa yang suka shopping? Jom kita join kelas ni. Kita tengok apa yang ada dalam forever. Okey? Ustaz Sofian dia tak suka shopping, tapi dia suka teman saya shopping. Okey, dia tunggu je dekat kaunter. Okey, siapa dalam ni suka melancong? Saya suka. Saya sangat suka melancong, kan? Dulu kita tak ada duit, berfikir-fikir kan? Berfikir-fikir nak melancong sebab apa? Nanti kos duit habis kan? Nak naik kereta, isi minyak lagi, tol lagi, makan-makan semua lagi kan? Semua tu adalah kos. Jadi kenapa kita nak bantutkan, kita nak hentikan kita punya big why? Saya suka melancong, tapi saya tak ada duit. Jadi saya terpaksa duduk di rumah kan. Kita berjalan ke dapur, ke ruang tamu, ke dapur, ke ruang tamu kan. Jadi kenapa kita nak hentikan kita punya keinginan kita, kemahuan kita. Okay, next slide. Okay, inilah sebab inilah kenapa kita perlu kita bercerita tentang business MLM.
Okay, industri MLM adalah industri yang paling ramai jutawan. Okay, kita tengok apa kata-kata Robert Kiyosaki. Kan? Orang kaya ni, dia hanya lihat untuk bina network. Okay, manakala orang lain hanya cari peluang untuk kerja. Dia nak kerja saja. Dia tak ada fikir untuk bina network. Okay. Okay, next. Okay, ini adalah 3 megatrend yang terkini. Kan, sekarang kita tengah megatrend, iaitu pertama network marketing, online marketing dan health and wellness. Ini semua 3 megatrend ini ada di dalam Forever Living. Kita tak perlu cari tempat lain. Kan, semua dah ada dalam ni. Kan, kita adalah network marketing, sekarang kita buat online marketing dan kita punya produk pun mewakili health and wellness. Okay, next. Okay, jadi bagaimana cara untuk kita memilih sesuatu bisnes? Okay, kita mesti tengok 3 lambang ni. Okay, ni kita biasa tengok kan lambang ni. Biasanya lambang ni ada dekat kereta kan. Tapi malam ni kita cerita tentang bisnes. Okay, lambang yang ada pada sesuatu bisnes lah. Kita kena check kita kena tally tentang 3 perkara ni. Okay, kat sini dia tak buat pecah pula. Jadi saya nak cerita sikit lah tentang pertama kita kena tengok kepada malam ni kita dengar je lah sebab slide tak berapa sempurna untuk kita lukis-lukis malam ni. Jadi kita cerita sikit tentang syarikat dia kan. Yang pertama adalah syarikat dia. Syarikat dia telah lama dia telah ditubuhkan pada tahun 1978. Bermakna yang lahir pada tahun 80-an belum datang kemudian. Okay, Forever datang dahulu. Okay, Forever datang dulu. Dan syarikat ini juga telah dia telah masuk ke dalam 170 buah negara. Dan hampir 5,000 lebih 5,000 lebih jutawan, telah melahirkan 5,000 lebih pada jutawan. Okey, yang kedua adalah produk. Produk ni kita nak kena pastikan dia tak ada ni dia tak ada slide ni produk tu. Hello. Okey, nombor 2 adalah produk Oh, ada. Ada tak? Oh, tak. Okey, tak ada. Tak apa. Yang tadi balik. Okey, produk yang kedua kita mesti tengok produk dia. Produk dia adalah yang pertama, kalau dalam buku GEP, kalau kita dah ada buku GEP dalam tu, semua dia cerita. Okey, tentang lambang ini, okey, tentang syarikat, produk dan pemasaran. Jadi saya hanya ringkaskan saja kat sini. Kan, produk kita adalah bukan produk trust. Yang kedua adalah dia adalah monopoli. Terbang. Okey. Dia adalah produk monopoli. Okey. Kita tengok produk kita adalah AVG dan juga produk madu lebah kita tengok kita punya harga Bihani kita contohlah, bagi contoh Bihani kita kan RM RM86. Okey, kalau kita tengok dekat madu luar kan, madu grade lah kan, madu yang paling madu grade ni harga dia kalau cincai-cincai kalau kita pergi survey sendiri setengah kilo dah RM400-500. Okey, tetapi madu Forever di grade AA kan, dia dijual dengan harga RM86 sahaja. Okey, dia dijual murah bukan sebab dia tak ada kualiti, okey, tapi sebab dia monopoli terbesar dunia. Okey, faham dia lah sendiri milik dia, botol dia sendiri, semua dia buat sendiri. Okey, jadi kita okay. Sebagai customer kan, kalau kita sebagai customer lah, kita nak pilih yang mana kan, antara madu grade A yang mahal RM400-500 ataupun madu yang grade AA hanya RM86 kan.
Jadi kalau kita sebagai customer, kita mesti memilih sesuatu yang mesti nak nilai pada duit yang kita keluarkan untuk sesuatu benda. Betul tak? Kan? Kita mesti nak kalau kita tengok benda tu murah dan juga benda tu berkualiti tinggi, kan? Mesti kita nak cari madu forever. Okey? Dan kita adalah juga hak cipta lah. Maknanya semua produk Forever Living adalah hak cipta dia sendiri. Contoh macam minyak ikan. Kan minyak ikan. Kalau kita kalau kita perkenalkan kepada kawan kita minyak ikan Arctic Sea kan. Arctic Sea adalah gabungan minyak zaitun dan juga minyak ikan. Kan? Kita cerita bla panjang kan. Kita buat demo macam-macam, dia teruja. Okey, dia teruja dan dia pergi cari dekat tempat dekat luar. Okey, dia tak akan jumpa benda ni. Sebab apa? Sebab Arctic Sea kita adalah produk hak cipta, kan? Dia kena pergi cari satu kedai je, iaitu kedai yang mana? Kan? Company Forever Living. Dia kena pergi company Forever Living juga untuk cari kita punya Arctic Sea, okey? Itulah maksud hak cipta tu. Okey. Yang ketiga seterusnya adalah pelan pemasaran kita. Pelan pemasaran ni adalah sangat-sangat simple. Okey, mula dengan RM90 je. Okey, sebenarnya dekat dekat Forever Living ni modal adalah bukan satu-satu isu. Okey, kita boleh bermula dengan RM90. Kan? Kita tak perlu pun nak pergi buat atau keluarkan modal yang banyak kan, RM10,000, RM20,000, tak perlu pun. Kan? Kalau kita tak ada duit tapi kita nak buat kerja, kalau kita nak buat bisnes, kita ada cara untuk buatkan untuk kawan kita supaya dia boleh buat Forever Living. Modal dia sebenarnya adalah diri kita sendiri. Bukan bergantung pada duit. Forever ni sangat-sangat simple, okey? Dia tak perlu pun kita nak buat Forever ni nak kena guna loan ke apa, tak perlu. Kan? Mula dengan diri kita sendiri. Ada orang dia ada duit tapi diri dia sendiri tu malas. Kan? Jadi sebenarnya benda tu pun sama je. Dia takkan ke mana. Kan? Dia akan berhenti juga separuh jalan. Okey? Yang seterusnya adalah pelan pemasaran kita adalah sangat duplicable. Kan? Senang sangat untuk ikut apa yang kita buat. Kan? Apa yang kita ajar, itulah yang kita buat. Dia tak susah pun. Suruh buat FCC, buat FCC. Suruh kawan kita duplicate apa sama macam kita buat. Okay? Lagi sangat profitable dan fun. Okay, next slide. Okay, ini adalah founder kita yang mana beliau baru je meninggal dunia hari tu. Okay. Kita tengok apa yang Dr. Rex bagi tahu. Trust me, I can make you rich. Ini saya nak buang. Okey, ni dia cerita tentang founder Dr. Rex lah. Kita punya founder adalah Rex Morgan, berada di Arizona, USA. Ini adalah semua beliau ni orang yang dah memang kaya, jutawan, billionaire, kan? Beliau adalah founder yang cita-cita beliau adalah untuk mengkayakan orang ramai, mengkayakan semua orang. Okey, beliau ada tengok dia bagi tahu cash rich, kan? Beliau kaya dengan wang cash dan juga debt free. Tak pernah ada isu tentang hutang. Okey, 42 tahun, 4 kali ekonomi kita berlaku krisis, tetapi Forever Living bisnes ini tetap growing, masih tetap menaik. Okey, next slide. Okey, ini adalah semua kita punya center-center di seluruh negara yang mana dibeli secara cash. Okey, tidak ada hutang. Okey, next. Okey, ni cerita madu tadi, kan, madu lebah tadi, lebah monopoli oleh Forever, terbesar di dunia, kan. Dia kita punya Forever Living membeli orang-orangnya sendiri yang mengkaji. Okey, ini adalah 3 orang. Next. Okey, ini adalah Scientific Advisor Board. 3 orang yang bertanggungjawab. Yang dipertanggungjawabkan mereka adalah orang yang mengkaji aloe vera.
Kan selama 25 tahun sebelum produk kita dikeluarkan. Bermakna Forever Living dikeluarkan pada tahun 1978. Mereka bertiga ditugaskan untuk mengkaji produk Forever ni selama 25 tahun sebelum produk itu dikeluarkan. Mereka akan pastikan produk ni selamat daripada cara atas sampai bawah. Tengoklah mereka punya pangkat-pangkat pun saya pun tak boleh nak baca pangkat mereka tu kan, PhD, Dr. PH apa semua. Next. Ini adalah produk-produk kita. Yang mana produk kita daripada head to toe lah. Kita ada supplement, kita ada daily use kan. Kemudian kita ada skincare, kita ada weight management, kita ada extension oil. Next. Kita dah masuk dalam cerita tajuk yang sebenarnya, iaitu 3 konsep. Konsep yang pertama. Ini adalah 3 keunikan yang ada di dalam Forever. Konsep yang pertama, kita nak kena tahu kita buat bisnes dengan siapa, kan? Kita buat bisnes apa, kita buat bisnes dengan siapa, kita nak untung duit ke, kita nak main-main. Kita nak buat bisnes betul-betul ke, kita nak buat bisnes yang cikai-cikai je untung dia kan. Maknanya asal boleh je lah kan. Kita yang mana? Sini dia bagi tahu konsep Forever yang pertama adalah tiada orang tengah. Yang pertama tengok apa yang sebelah kanan tu kan. Gambar helang tu adalah Forever. Forever memberi kita keuntungan sebanyak 70%. 70% dan kita share dengan orang ramai. Dan yang sebelah kiri tu adalah umpama company lain lah yang mana mereka menggunakan orang tengah. Mereka menggunakan orang tengah daripada kilang kan. Daripada kilang dihantar kepada orang tengah kan. Mereka perlu share 35%. Orang tengah akan dapat 35%. Jadi orang tengah ni mestilah dia perlukan ejen tu tak? Dia mesti perlukan orang-orang untuk dapatkan duit mereka. Betul tak? Jadi siapa yang sign up? Siapa yang sign up? Kan? Siapa yang sign up? Kita lah. Kita yang bawah kemudian tu 35%. Kan? Kita yang buat, lepas tu kita dapat 35%, kita share lah dengan customer. Jadi 35% tu berbaloi tak? Kalau kita share dengan ramai orang. Kan? Sedangkan orang tengah tadi tu, dia ambil seorang-seorang dia je 35% tu. Kan? Kita yang yang bawah ni kan, kita nak kena share dengan orang. Kan? Kita ambil keuntungan yang sedikit. Itulah maksud dia. Jadi FLP ni, Forever Living, dia nak bagi kita 70% ni kan, itu adalah tanda sebenar kita adalah bos kan, sebab kita direct dengan kilang. Kita direct dengan ladang kan, semua kita punya kan. Daripada ladang dia, kilang dia, lori dia, pembotolan dia, semua kita punya kan, semua Forever punya. Bila kita sebut Forever punya, lepas tu direct pula dengan kita, tu maknanya kita apa? Kita bos lah kan. Keuntungan 70%. Next. Seterusnya adalah konsep yang kedua, iaitu tiada point, PV, BV, UV, dan lain-lain lah. Banyak lagi kan point sekarang ni, CRV, BV, BBB apa semua kan. Jadi kita tidak ada konsep point tu. Contoh dia beri kat sini, contoh point lah kan. Katalah kita jual penapis air berharga, penapis air tu harga jual dia RM2,000. Jadi satu penapis air tu dia punya nilai point dia adalah 1000 PV. Jadi macam mana kita nak dapat bonus daripada satu penapis air tu? Apa yang hitam ni? Ganggu slide lah. 1000 PV darab dengan bonus kita kan, 10% daripada bonus kita. Maka kita akan dapat RM100. Beza pula dengan Forever Living. Kan, Forever Living dia tak main dengan orang point ni. Jadi tengok kita punya harga jual kita RM2,000 kan. Contohlah kita pun jual penapis
penapis udara lah kan. RM2,000 harga jual kita. Kita dapat jual penapis tu kan. Harga dia RM2,000 kali dengan 10% daripada harga jual. Bukan dengan point tadi. Okey, kali dengan harga jual. Jadi kita menang RM200 kat situ. Kan? Jadi sebenarnya bila ada point ni, ini adalah cara-cara untuk mereka memotong orang panggil mereka nak kecilkan kita punya income kita. Jadi mereka gunakan konsep point ni lah. Kan? Jadi sebenarnya kita nak berniaga ni, kita nak duit ke ataupun kita nak kumpul point. Okay? Kita kena tanya diri kita. Kan? Kalau kita tak terlibat dengan ni, kita tanya kawan-kawan kita kan. Kita buka konsep ni. Kan? 3 konsep yang unik dalam Forever ni adalah yang berjaya menawan kawan-kawan MLM kita yang di luar. Sebab apa? Kita tak ada point ni kan. Sistem point ni kita tak ada. Okay? Ada orang jual item RM1,000 hanya dapat bonus RM20 saja. Jadi kita kena kesian lah dekat kawan kita kan. Kesian dekat kawan kita. Tengok dekat Forever dia tak ambil pun, dia kira daripada harga jual. Okey. Dan 70% tadi kita nak cerita kan. 70% ni sebenarnya datang dari mana? Kata Forever bagi 70% kan? Betul ke? Kan? Jadi inilah dia nak bagi tahu 3 bentuk bonus yang diberi dalam Forever Living. Pertama direct bonus, yang kedua indirect bonus, yang ketiga adalah royalty bonus. Okey. Direct bonus ni senang cerita kita kata kita untung runcit lah. Untung direct yang kita buat. Contoh macam kalau kita nak duit biasa-biasa je kan. Kita buat jual sendiri-sendiri je kan. Buat sendiri-sendiri pun boleh dapat untung kan. Antara kat sini dia macam sikit. Untung antara 15% hingga 40%. Kan bila kita buat sendiri pun, kita nak beli susu anak pun lepas apa semua dapat, insya-Allah kan. Dan yang kedua adalah indirect bonus. Indirect bonus ni kita kata macam contoh macam kawan kita. Kita ada preferred kawan kan. Kita ada kawan kita yang buat yang mencari side income kan. Kita kita ajak dia, kita share dengan dia peluang di Forever Living ni. Jadi itulah bila kawan kita buat nak tambah duit apa semua. Jadi ini adalah keuntungan ni lah antara 5% hingga 80% ni. Okey, jadi sebenarnya dalam Forever ramai sangat orang yang bahagia dengan keuntungan 3 jenis ni. 3 jenis bonus. Okey. Dan bonus yang ketiga adalah kita panggil royalty bonus lah. Maknanya yang buat kita kaya di dalam Forever sebenarnya adalah royalty bonus. Okey. Royalty ni kita Datuk Sifu bagi tahu royalty ni boleh bagi kepada waris kita. Okey. Jadi contoh dia ada pada macam kalau dekat luar mereka pun panggil mereka pun ada royalty bonus ni. Okey. Tapi dalam Forever kita cerita tentang royalty bonus kita adalah kalau kita melahirkan manager. Okey. Kalau kita melahirkan satu manager kita akan dia bayar 6%. Okey. Dan melahirkan manager yang kedua kita akan dapat 3%. Dan yang manager yang seterusnya yang di bawah lagi kita akan dapat 2%. Okey, ini sebenarnya yang paling minima. Okey, yang paling sedikit lah. Yang saya belajar dia bagi tahu 632 ni adalah royalty yang paling sedikit. Sebenarnya tu pun dah banyak sebenarnya kan. Cubalah kita punya kawan kawan kita buat sale kan. Sale 1 juta kan. Kita boleh untung 60,000 kan. Banyak ke sikit? Kan 60,000 mestilah banyak kan. Tapi itu pun dia beritahu royalty bonus 632 ni itu yang paling minima, yang paling kecil sekali. Masih ada lagi yang besar lagi kan. Okay. Kita tak ulas kat sini insya-Allah. Kelas-kelas apply yang lain kita boleh dengarlah. Okay, next slide. Okay, konsep yang ketiga adalah tidak ada pairing. Okay. Forever tak ada pairing. Bila kita sebut royalty bonus, semua syarikat akan kata
saya pun ada, company kami pun ada pairing-pairing ni kan. Company kami ada pairing, dia kata macam tu kan. Lepas tu lagi apa Sekejap. Okey, tak ada pairing. Okey, forever tengok dia tunjuk 632 tu, dia bayar direct. Okey, satu manager kan yang buat sale, kita terus akan dibayar. Dia tak perlu macam di sebelah kiri MLM yang buat pairing. Okey, kalau kau nak dapat bonus kan, kalau kau nak dapat royalty bonus, kau kena cari kawan kau yang buat 10k kan. Bawah lagi kau kena cari yang buat 15k, kau kena pairing kan, sebelah kaki kanan, kaki kiri kena buat. Okey, kalau dia jenis yang sistem piramid, ke bawah lagi dia nak kena macam-macam kan. Dia kena buat 30k, 30,000. Jadi dia kena cari kawan yang sama. Okey? Jadi ada leader MLM yang buat pairing ni, dia bagi tahu, alah tak syok lah kan. Apalah forever tak ada pairing kan. Kita balas balik dekat mereka. Satu, kalau kita kan, contohlah kan, contoh kalau kita dapat satu leader, kau dapat aku kan, leader ni dapat kita di bawah dia kan, dan kita buat lebih dari apa yang dia achieve kan. Jadi dia terpaksa cari kaki yang lain untuk untuk sama macam kita. Jadi kalau dia gagal, dia terpaksa top up dan sebagainya. Kalau kita dengar cerita daripada leader FBO kita yang lain kan, mereka buat company sebelum ni, diorang terpaksa gadai emas. Sebab apa? Sebab nak matching-matching ni, nak pairing-pairing. Sebab apa? Kawan-kawan dia tak boleh nak achieve sama macam dia kan, sama macam kawan sebelah. Jadi terpaksa gadai gelang, gadai emas kan untuk top up. Untuk top up. Untuk top up sama nilai sale yang dia buat. Okey, jadi itu sebenarnya sangat-sangat penat dan leceh lah. Jadi sebenarnya dekat Forever ni sangat-sangat mudah. Sebab apa? Kalau kita dapat satu, contohlah kan, kita dapat satu kawan yang biasa-biasa je kan. Yang biasa-biasa je buat kan. Tapi kita masih juga dibayar dengan apa yang syarikat akan bayar juga apa yang telah diusahakan. Okey? Setakat mana itulah dia. Itu dia dapat. Okey, tak perlu nak match-match. Satu dia bayar satu. Okey, tak perlu berkaki-kaki, tak perlu nak pakai kaki sarang nak pakai kaki labah-labah ke, tak perlu. Okey, next. Okey, seterusnya adalah bagaimana nak bermula. Kita dah cerita dah tentang 3 konsep tadi kan yang ada di Forever yang sangat-sangat hebat sebenarnya. Tapi saya punya penyampaian tak berapa sampai, okey? InsyaAllah lain kali kita akan upgrade lagi. Kita cerita pula 5 langkah apa yang kita perlu buat di dalam Forever. Okey, bila kita dah join Forever, kan kita tertanya-tanya, kan? Kita dah dengar GEP apa semua, kita tertanya-tanya apa yang kita nak buat. Okey, so kat sini saya nak saya nak share 5 langkah yang perlu kita buat. Okey? Yang pertama adalah tengok dia beritahu focus and start your journey. Okey, kita dah don't belok-belok, kita straight. Kan? Kita tuju ke hadapan. Saya nak buat Forever. Okey, Forever adalah pilihan saya. Okey, so apa kita buat? List out prospect 100 nama. Kita keluarkan 100 nama. Tak kira lah keluarga kita, kawan kita, rakan kerja kita, orang-orang yang kita rasa mereka tak sihat, jiran kita, apa semua kita nampak, apa semua kita list out. Okay, list out, keluarkan nama mereka. Lepas kita list, kita tulis nama mereka, kita jemput mereka, kita call mereka, kita message mereka. Bukannya kita tulis lepas tu simpan bawah katil. Okay, kita bukan berada di zaman Doraemon kan, keluar daripada laci almari kan. Tak. Okay, mereka prospek kita takkan keluar daripada laci almari kita. Laci katil kita, mereka takkan keluar. Okay, kecuali dengan panggilan telefon kita. Okay, dengan SMS kita, dengan tanya khabar mereka. Okay, next lagi, jangan tilik nasib. Okay, bila kita dah list out nama, kita tak perlu nak pangkal-pangkal pandai-pandai buat tilik nasib kan. Kita rasa dia ni tak boleh lah kan. Dia ni
tak suka MLM ni. Kan, dia ni tak berduit lah. Dia ni macam-macam lah. Kita yang buat telik nasib. Kita pula jadi ahli nujum kat situ kan. Okey, jangan telik nasib, bagi peluang kepada mereka. Okey, dan guna formula ini 80/20. Okey, ini adalah formula kita kena pegang. Kita kena percaya formula ini kan. 100 orang kita panggil, 80 orang mungkin customer kita. Okey, mungkin orang yang tak minat nak join forever, tetapi mungkin tak diorang nak beli produk. Mungkin tak diorang akan share dekat kawan-kawan sebelah, engkau sakit usus ni aku ada kenal satu kawan ni, dia jual produk usus. Jadi tak mustahil kan 80 orang tu adalah customer kita, betul tak? Dan 20 orang lagi adalah orang yang nak join, nak buat bisnes, okey? Betul, memang bukan semua orang yang nak join, nak buat forever, tetapi kita kena yakin dengan formula ni lah, kan? 80/20. 80 orang nak buat nak jadi customer kita, kan? Jadi customer pun sangat-sangat untung kan? Betul tak? Dapat jual, dapat kenalkan mereka produk, itu pun dah sangat-sangat bagus. Kita jangan terlalu hard, buat susahkan diri sendiri, okey? Orang ni tak nak lah, orang ni tak nak join lah, tak nak lah, nak beli runcit je, kan? Tak nak jadi ahli lah. Kita jangan pening-pening, tak apa, kita buat je, okey? 4 orang kata no, 1 mesti kata yes, okey? Kita mesti ingat tu, kecuali kalau kita tak pergi jumpa orang. Kan, kita tak buat apa-apa, kita tak ada action. Kan, kita tak jumpa pun, kita tak list out pun, kita tak call pun mereka. Mungkin kita tulis tapi kita tak call mereka, kita tak follow up mereka. Lepas tu kita kata tak adalah orang nak join kita, tak adalah orang nak beli. Sebab apa? Kita kena tengok balik apa sebab, apa punca kita cakap macam tu. Adakah kita dah call 100 orang tadi? Okay? Adakah kita dah buat kerja yang sepatutnya kita buat? Kalau tak, habislah kan? Kita tak perlulah kita persoalkan kenapa tak ada orang nak follow kita, betul tak? Okay. Dan ini adalah free satu ayat untuk anda semua kan. Kalau orang reject kita, kita kata next. Okay? Kita tak rugi pun 1 orang, 2 orang, 3 orang kata tak nak. Kan? Kita tak akan rugi. Kan? Masih ramai lagi orang dekat dunia ni. Populasi dekat Malaysia ni lebih daripada 10 juta orang. Okay? Jangan risau. Sebab apa? Yang baru join forever pun sikit je. Okay, next. Okay, yang kedua adalah hafal GEP. Okay, hafal GEP dan keistimewaan forever living. Maknanya ada 2 benda senjata dalam forever living ni. Bila kita hafal 2 senjata ni, kita adalah king. Hafal GEP dan hafal produk. Okay, hafal GEP dan hafal produk. Bila kita hafal GEP, kita akan dapat partner lah yang nak buat bisnes sama-sama macam kita. Okay, bila kita hafal produk, maka kita akan dapat customer. Okay, hafal GEP dalam masa 17, dalam masa 7 hari hingga 14 hari. Seminggu ke 2 minggu. Okay, jadi kita mesti buatlah. Kita mesti hafal macam mana cara dia. Kita kena masuk Zoom training. Sekarang ni kita dah ada Zoom kan. Kelas Zoom, kita ada kelas kita ada YouTube kan. Tengok, beritahu subscribe YouTube Datuk. Okay, setiap kali kita masuk kelas, kita buat catatan, bawa buku, buat record, apa sahaja jenis yang kita nak ilmu tu ada dengan kita. Kita rasa kita nak apa? Kita rasa kita nak partner. Kita hafal marketing plan sampai boleh kan. Kalau kita rasa kita nak dapat produk, kita jangan asyik-asyik kita nak post satu-satu produk, kita nak tanya upline, kita nak tanya upline. Kan? Kita mesti buat research sendiri sebab sekarang ni kan kita dah banyak dah, semua benda ada. Dekat dalam FB ada, dekat dalam YouTube ada, kita tekan je nama forever tu, semua ada. Okay? Lebih cepat you hafal, lebih cepat you berjaya. Belajar sambil buat. Okay, bukan sambal. Belajar sambil buat. Jangan tunggu pandai.
Okey, kita belajar, sambil kita belajar, sambil kita buat. Dan bila dah buat sampai berjaya, bukannya buat sampai tergantung. Okey? Kita buat sampai berjaya. Okey? Kita tekadkan, bulatkan matlamat kita, bulatkan hati kita. Kita nak buat, mesti buat sampai berjaya. Okey? Boleh ke boleh? InsyaAllah boleh. Okey, next slide. Okey, yang ketiga adalah, langkah yang ketiga adalah gunakan produk tanpa was-was. Okey? Okey. Guna produk sendiri. Kita kena jadi testimoni untuk diri kita sendiri, untuk produk kita sendiri. Okey? Macam saya cakap tadi, forever dengan kita kan, tiada perantara. Jadi kita adalah boss. Kita adalah owner kepada produk kita sendiri. Macam mana kita nak jual produk kita? Dengan ikhlas kan, kalau kita tak menjual. So tak? Kita tak menjual. Kalau kita tak guna, okey? Kita tak guna produk, kita mesti guna produk. Okey? Macam contoh kalau kita nak dan beritahu apa ni? Rujuk pada nota, BCD, majalah dan belajar dengan upline. Okey, next. Okey, yang keempat adalah demo kit dan alat bantuan. Kita kena mesti ada alat-alat bantuan. Okey? Kalau kita nak pergi berperang, kita mesti ada alat senjata perang kita. Betul tak? Kalau kita nak keluar buat nak cari prospek, kita mesti ada demo set ni, demo kit kan. Kita mesti bawa kita punya katalog, kita punya flyers. Mana ada orang pergi perang tangan kosong kan? Lawan pakai Elio, tak ada, tak boleh. Kan? Sama juga macam dalam Forever. Kalau kita nak jual prospek kita, kita jangan tinggal perkara ni. Kita jangan tinggal kita punya alat bantuan. Kan? Kita mesti bawa mereka bersama. Jangan simpan bawah katil. Kan? Katil kita Doraemon tak akan guna kita punya demo set. Kita yang kena tunjuk dekat orang. Kita yang kena buat. Sebab apa, dengan demo ni, orang tak akan lupa benda ni sampai bila-bila. Okay? Pada masa kita duk celup-celup Maggi, kita duk buat demo RTC, demo madu kan. Orang tengok, mereka akan takjub, mereka akan rasa dahsyat benda tu. Kan? Mungkin hari tu tak beli, tapi itulah dalam ingatan mereka. Kan? Nanti bila dia nak, dia akan ingat kita punya demo. Okay, next. Okay, yang kelima adalah goal setting, iaitu matlamat kita. Set goal, set matlamat, okay? Set matlamat kita dengan jelas. Okay? Macam tadilah yang pertama sekali tu adalah kita tekan apa big why kita kan. Apa yang kita mahu sebenarnya dalam dalam Forever contohlah kan. Kita nak apa? Bila kita dah join Forever, kita nak apa? Kita nak kena tahu. Kan? Kita nak kena tahu apakah matlamat kita. Kita nak duit banyak mana contoh kan. Kalau kita tengok orang kan, kita rasa orang-orang kat Forever ni hebatnya mereka kan. Sebenarnya mereka semua adalah sama saja macam kita. Semua adalah daripada lingkungan orang-orang yang sama macam kita. Kan, kalau kita tengok luas lagi dekat luar negara kan, dah ada dah benda ni. Kan, orang yang nak bunuh diri, orang yang bankrupt, orang yang tidur kaki jalan, semua buat Forever. Mereka adalah orang-orang yang kaya sekarang ni kan, lebih daripada kita. Okey, sebenarnya dalam Forever ni tak ada pun Superman ke apa ke, mereka sama macam kita, pakai baju seluar semua sama macam kita. Apa yang membezakan mereka dengan kita adalah mereka berterusan buat 5cc kan. Tengok mula-mula dia beritahu 5cc club. Untuk berjaya dalam Forever mesti buatlah 5cc ni. Bukannya buat gantung, buat tergantung, buat gantung. Kita mesti terus. Itulah membezakan mereka sampai ke tahap yang seterusnya. Okay? Ni semua adalah insentif-insentif yang dalam Forever, yang mana kita akan belajar dalam kelas lain. Kan? Kelas insentif kan? Alok Ambassador 20cc, Forever to Drive, Local Trip, Eagle Manager Retreat dan CBM seterusnya adalah Global Rally. Okay, next. Okay, ini adalah gambar daripada Forever Incentive lah, yang mana kita punya rakan-rakan kita, Sifu Datuk Desmond ada, Kak Ju ada, kita punya Simu, Sifu, Olive, Sean ada kan. Gambar saya je tak sempat letak kat situ. Okay, next.
Okey, ini adalah gambar-gambar apa insentif yang apa apply kita semua dah capai, okey. Kita doakan sahabat-sahabat kita yang ada impian untuk beli Miss Dis tercapai. Amin. Okey, seterusnya. Oh, tu je kah? Okey, hello CBM. Saya nampak Ustaz dia di situ. Okey, saya nampak si Mumi Michelle ada, Pok Yi ada kan. You are not alone, we are here with you. What are you waiting for? Let's join us, okay? Gambar saya pun ada tapi dekat Malaysia. Kan? Okay, jadi apa lagi kita nak tunggu apa lagi? Sebab kita punya rakan-rakan sebelah kita semua dah ada. Saya bagi tahu dekat kawan-kawan saya, dekat downline saya kan. Kalau dulu masa saya dululah, masa kita belum masa kita masih lagi supervisor kan, kita rasa macam tak ke mana kita ni kan. Rasa macam tak mampulah. Siapa yang rasa macam saya dulu? Siapa yang ada perasaan macam tu, rasa macam jauh sangat nak pergi CBM ni? Okay, type saya lah, saya. Siapa yang rasa macam tu, rasa macam tak mungkin lah. Okay, ada orang mi saya pun semua, okay. Saya dulu pun pernah macam tu. Saya rasa macam tak mungkin lah. Saya rasa macam tak boleh ni, tak boleh pergi ni. Saya tengok je gambar dia orang kan. Kita rasa macam teruja je untuk mereka kan. Apa yang kata tepuk tangan untuk orang yang berjaya, kita tepuk. Kita tengok orang naik pentas, kita tepuk. Kan? Apa yang kata jangan jangan berhenti tepuk tangan untuk kejayaan apa yang kita, untuk orang-orang yang berjaya. Sebab apa? InsyaAllah one day mereka dan orang lain akan tepuk tangan untuk kita. Okay, kita juga akan naik pentas. Okay, next. Okay, this is Dr. Rex. Dia bagi pesanan kepada kita semua. Sharing this opportunity, berkongsilah peluang ini dengan semua orang untuk mereka, bantu mereka ubah kehidupan dan allow people from all walks. Maksudnya kita benarkan semua orang, maknanya daripada golongan mana pun untuk enjoy health and wealth. Maknanya siapa pun boleh buat forever ni untuk mereka enjoy. Maknanya mereka rasa macam mana saya cakap? Supaya boleh tolong tak? Menikmati kesihatan dan juga kekayaan. Maknanya dalam produk Forever ni saya sangat-sangat bersyukur dikenalkan dengan produk Forever Living. Sebab apa, produk ni Masya Allah, dia bagi kita kemewahan, dia juga bagi kita kesihatan. Ada orang kalau kita buat bisnes kan, kalau kita buat bisnes, kita dapat kekayaan, tapi bila kita nak kita tak dapat nak melanjutkan sebab kita sakit. Kan, untungnya di Forever ni dia memang dah sah-sah, dia punya produk tu adalah produk kesihatan. Kan, kita tak perlu cari benda lain pun, semua ada di dalam ni, semua ada di dalam Forever. Kan, kita rasa macam, saya rasalah dekat rumah ni, saya rasa macam sejak buat Forever ni, kita tak pernah cari benda lain di luar. Okay, kecuali kalau kita pregnancy, kita kena pergi jumpa doktor, itu je lah. Kan, itu je lah kita punya sebabnya. Kalau tak dalam rumah ni memang kalau kita kata nak cari doktor, dalam rumah kita ada kids kan, dalam rumah kita nak sihat, anak sakit apa semua ada dalam rumah. Senangnya lah kan Forever ni. Jadi kalau rasa orang lain rasa masih perlukan benda lain, kita kena betul-betul komit dengan Forever ni. Kita betul-betul kena komit dengan produk dia. Okay? Bila kita makan sungguh-sungguh produk dia, baru kita rasa macam betul lah, kalau orang lain bersungguh-sungguh kan, orang lain tu dia meniaga, dia menjual produk dia, contohlah dia dapat bonus daripada keuntungan dia, tapi dia sakit, dia terpaksa cari yang lain juga. Okay, next. Okay, the power of Forever is the power of love. Ataupun kita terbalikkan, the power of love is the power of Forever. Sama je. Gimari pun dia sama je perkataan dia kan. Kekuatan Forever adalah kekuatan
kasih sayang, kekuatan cinta kan. Tengok dulu kita tepuk tangan dekat orang kan. Hari ni orang tepuk tangan untuk kita. Sebenarnya nak nangis. Kalau cerita tentang ni rasa nak nangis je kan. Sebab kita tak sangka pun kita boleh ada di atas pentas sama macam orang lain kan. Kita rasa macam dulu kita kecil je. Tak tahu kalau boleh flashback balik gambar lama tadi tak sempat cari kan. Tak sempat cari gambar lama. Saya masih ingat masa kita VIP kan. VIP ambil gambar dengan upline dengan Ustaz Din kan. Ustaz Din paksa kita datang. Datanglah kelas, datanglah event masa tu ambil pin kan. Event untuk ambil pin VIP. Semangat. Saya semangat masa tu sebab nak pergi event, nak pergi tengok orang ni buat apa kan. Tapi masa tu kita balik awal. Pergi kejap je balik awal. Kan. Punya kena paksa dengan upline. Marilah. Ustaz Din kata, Ustaz sekian datang. Datang dia kata. Jadi kami pun datang. Jadi sebab kena paksa dengan upline tu sampai ke hari ni kan. Sampai ke hari ni dia punya pencapaian tu Masya Allah kan. Kita rasa macam terhutang budi dengan banyak orang. Betul tak? Macam kalau kita tengok video-video Dr. Rex tu kan. Ramai orang terhutang budi dengan Dr. Rex kan. Orang yang nak bunuh diri, dia berterima kasih, bersyukur dengan Dr. Rex sebab bagi dia peluang. Bagi dia kenal forever ni. Betul tak? Okay, next. Okay, sekian daripada saya pada malam ni. Okay, ini slide terakhir kita. Do something today. Buat sesuatu pada hari ini. Tengok today tu tulisan besar kan. Buat sesuatu pada hari ini yang mana engkau punya masa depan akan terima kasih. Berterima kasih kepada diri kita. Okay, percayalah. Kan. Saya tak tahu nak cakap macam mana kepada saya punya downline kan. Semua kawan-kawan kita yang mana masih baru-baru dan yang mana masih lagi belum betul-betul kenal dengan forever ni, kita rasa buatlah pada hari ini, buatlah forever ni sungguh-sungguh. Yang mana masa depan kita akan berterima kasih pada diri kita. Kan? Sebab apa? Kita punya action, kita punya decision. Kita punya kita punya pilihan kita. Kita punya pilihan kita dan juga kita punya tindakan kita pada hari ini menentukan kita punya masa depan. Okay? Allah Ta'ala yang buat, Allah Ta'ala yang menentukan, tapi kita punya pilihan ada di tangan kita. Okay? Kau nak, kau buat. Kau tak nak, kau jangan salahkan orang. Okay? Kau jangan salahkan orang. Kan? Kita beri peluang kepada kawan-kawan kita. Kita ikhlas. Kita berkas sayang dengan mereka. Okay? Okay, insyaAllah terima kasih kepada semua yang hadir malam ni. Okay, itu adalah slide yang terakhir. Saya berterima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Dan apa yang kita dapat pada malam ni, sama-sama kita dapat manfaat lah. Okay? Apa yang kurang daripada diri saya masih perlu perbaiki lagi. Dan terima kasih kepada suami saya yang memaksa saya untuk buat juga kelas ni kan. Nak saya bercakap juga. Okay. Petang tadi dah pergi shopping. Pergi shopping nak hilangkan gemuruh kelas malam ni. Tapi dah buat kelas tu gemuruh lagi kan. Tapi Alhamdulillah semua kawan-kawan sangat-sangat supportive untuk join kelas saya malam ni. InsyaAllah pada hari lain kita akan bertemu lagi. Okay. Saya serahkan kembali kelas ni kepada MC. Okay. Masya-Allah. Tabarakallah. Terima kasih kepada speaker pada malam ni. Bersyukur kita dapat belajar. Siapa yang dapat sesuatu? Tulis nombor 1. Dapat sesuatu, tulis nombor 1. Masya-Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Syukur. Syukur. Dapat sesuatu kena syukur. Sebab apa tau? Sebab bila kita bersyukur, Allah akan bagi lebih lagi. Kita kena ada sikap-sikap yang mulia. Sebelum kita nak berjaya, kita kena tanam diri kita sikap-sikap yang mulia. Macam tadi kan, macam tadi speaker kita kata kan, tepuk dulu tangan untuk orang. Kan? Tepuk dulu tangan untuk orang.
Nanti insya-Allah tiba masa dia orang pun tepuk tangan untuk kita. Okey? Kita kena perbaiki hati kita. Okey, kita tepuk tangan untuk orang tu dengan hati yang bersih, dengan hati ya Allah, saya nak jadi macam dia. Saya nak berjaya. Okey, tepuk tangan. Kita mesti ada excited gitu. Tengok nama CBM je, oh excited. Nama GLT je, oh excited. Kan? Apa dia? Jam bonus, oh excited. Kan? Sebab apa tau? Sebab kita dekat dunia ni, kita nak tunjuk depan siapa? Depan Allah Ta'ala saja. Bukannya depan orang lain. Orang lain, dia percaya ke, dia tak percaya ke, itu bukan urusan kita. Okey? Itu bukan urusan kita. Kita yang kena percaya dulu. Nombor satu yang kena percaya, diri kita. Kita kena percaya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah ciptakan kita dan Allah Ta'ala nak beri kepada kita sesuatu yang terbaik. Okay? Sesuatu yang terbaik. So, kita yang kena percaya. Ana inda zanni abdi bi. Allah Ta'ala beritahu dah hadis kursi. Aku ikut sangkaan hamba-Ku. Dia sendiri tak percaya, satu dunia tak boleh percayakan dia. Kan? Tapi kalau dia percaya, satu dunia tak percaya, dia boleh buktikan. Akan jadi dua perkara. Sama ada orang yang tak percaya pada mula-mula tu, dia akan follow di belakang, nombor satu. Ataupun yang kedua, orang yang tak percaya tu, dia akan pergi dengan perasaan dengki. Dua benda. Sebab tu, bersihkan hati kita. Allah akan letak kepada kita jalan kejayaan. Okey, buka minda kita. Belajar, terus amal. Apa yang kita dapat, terus amal. Alhamdulillah, syukur dah dapat dengar apa tadi? Kita punya 3 konsep. Kenapa kita Forever boleh bayar mahal pada kita? Sebab ada 3 konsep. Dr. Rex punya susun tu 3 konsep. Mana dalam marketing plan, kan 3 konsep tu yang keluarkan dia punya ilmu dia Dato' Desmond. Tapi yang telah menjalankan dalam perniagaan tu Dr. Rex. Mana yang keluarkan ilmu dia Dato' Desmond dengan kajian dia apa semua, kemudian dibuat sebagai satu silibus tu Dato' Desmond. Tapi yang menjalankan dalam perniagaan tu ialah Dr. Rex tu dalam hati dia. Aku nak buat satu bisnes yang orang jadi jutawan. Kan dalam video dia kalau kita dengar kan dalam video dia kata aku tidak dapat aku merasakan walaupun dia dah billionaire, dia kata aku merasakan masih sedikit sumbangan aku pada orang ramai, dia kata. Kan? Walaupun dia dah wujudkan beribu-ribu peluang pekerjaan. Bukannya dekat US je, satu dunia dia dah wujudkan pekerjaan beribu-ribu peluang pekerjaan. Berpuluh ribu, beratus ribu peluang pekerjaan Dr. Rex dah wujudkan. Tapi dia kata apa? Sumbangan aku tak ada apa-apa lagi. Sebab tu dia buat satu marketing plan, kumpulkan produk yang terbaik, marketing plan yang terbaik, syarikat yang terbaik khusus untuk kita semua. Sebab tu saya selalu sebut, ambillah marketing plan billionaire. Jangan ambil marketing plan kita sendiri. Jangan ambil marketing plan kita sendiri. Sebab apa? Kita ni bukan billionaire. Kalau kita dah billionaire, kita tak buat forever. Kita tak buat forever. Kalau kita dah jutawan, kita tak buat forever. Sebab tu jangan ambil daripada pemikiran kita sendiri. Kan? Ambil marketing plan daripada billionaire. Memang dicipta untuk kita. Allah dah hantar Dr. Rex tu untuk kita, untuk ubah. Sebab memang ada pun dalam hadis Nabi bagi tahu kan, nanti di akhir zaman orang akan bertukar menjadi kaya. Orang akan bertukar menjadi kaya. Kan? Tapi tempat lain dan Nabi bagi tahu antara tempat menjadi kaya yang tidak baik, yang tak baik. Kan? Antara dia melalui kezaliman, pergaduhan, melalui perebutan, ada semua tu. Nabi kata akan keluar sungai daripada emas, orang jadi kaya berebut-rebut. Sebab tu dalam Forever kita mengamalkan konsep tolong-menolong. Dalam Forever kita mengamalkan konsep bantu-membantu. Buang hasad dengki, buang buruk sangka, buang. Itulah sebenarnya sifat ahli syurga. Sifat ahli syurga. Sebab apa? Kalau hati kita kotor, kita tak boleh berjaya. Tak boleh berjaya.
Kan? Kita mesti bersih hati kita. Sebab apa? Kita nak jadi duta kebaikan. Dalam agama pun kita nak jadi duta kebaikan, dalam produk pun kita nak jadi duta kebaikan. Kan? Dalam marketing pun kita nak jadi duta kebaikan. Contoh dalam produk kan. Alhamdulillah, produk Forever, produk yang terbaik. Kan? Kita nak jadi duta dia. Sebab banyak lagi produk kat luar baru ni. Tengok, tak ada kan. Ada downline saya di apa? Di Johor. Tiba-tiba dia pergi makan produk lain. Dah makan produk lain, makan keluar darah daripada perut. Makan produk lain. Agak-agak founder nak bertanggungjawab. Tak ada. Keluar darah pun, fresh blood keluar. Produk terbaik. Kita duta produk yang terbaik. Dan kita duta marketing plan terbaik. Apa marketing plan terbaik? Jangan buat marketing plan yang macam di luar. Kan? Di luar macam-macam marketing plan. Kan? Bahkan kadang-kadang mereka lebih. Contoh baru. Dalam 2 hari lepas, ada satu kawan, dia buat bisnes lain. Dia tunjuk dia punya marketing plan. Marketing plan dia kata apa? Kita berniaga macam chess, dia kata. Kita mesti bunuh kita punya saingan. Apa saingan? Aku tak join, dia cakap. Aku tak nak berniaga dengan cara macam ni. Aku nak berniaga dengan satu cara yang semua orang boleh berjaya. Semua orang dapat kebaikan. Aku tak nak ada siapa yang jatuh. Aku akan join bisnes macam tu. Kalau bisnes macam ni, tak ada. Diam dia. Walaupun BMF. Dia BMF. Tapi dia punya marketing plan, dia kata kita mesti jatuhkan pesaing kita. Dia kata. Itu minda. Saya tak mengatakan BMF tu salah, tak. Tapi minda tu minda mana? Minda siapa? Dia kata kita kena jadi, tunjuk tu chess ni, macam kita kena checkmate, kita kena jatuhkan dulu saingan kita. Kita kena jadi. Mana? Dalam Forever tak ada. Jual nilai. Jual nilai, jual kebaikan. Itu dia. Okey? Sama-sama kita maju. Kita upgrade diri kita. Kita tak maju bukan sebabnya orang lain, kita tak maju sebab kita tak upgrade diri kita. So kita akan berjaya pecahkan rekod kita sendiri bila kita upgrade diri kita. Masya-Allah. Saya pula jadi macam speaker. Okey. So setakat ni, Ustaz Din ada apa-apa nak cakap, Ustaz Din? Tak ada Ustaz. Okey, kita tangkap gambar Ustaz Din. Ustaz Din boleh ni. Ustaz dekat gambar pakai laptop kan? Tapi saya punya laptop ni, dia punya gambar dia tak cantik kejap. Boleh pakai tu, tapi dia nanti dia jadi blur-blur tau. Ustaz boleh? Kita try sikit. Okey, tak apa. Saya cuba. Ustaz Din. Okey. 1, 2, 3. Slide nombor 1. Nanti dia punya lightning tu tak. Sekejap. Okey. Lepas tu slide kedua. Slide ketiga. Kita ada 4 slide Masya-Allah. Dan terakhir. Okey. So sebelum kita doa tasbih kafarah, kita laung slogan dulu. Kita unmute. Okey. Kita slogan dulu Okey, unmute, semua unmute. Okay. 1, 2,
Tiga. Yes. Yes, no limit. No limit. Yes. No limit. Yes, no limit. Thank you, Ustaz. Thank you, Ji. Thank you, thank you. Ji, thank you, Semua. Ustaz Sofian. Ustaz. Ada Wah, alhamdulillah, subhanallah.